Book review atau ulasan buku Rich Dad, Poor Dad. Buku ini diterbitkan pada tahun 1997 dan telah dijual sebanyak 32 juta cetakan dalam lebih 51 bahasa di 109 negara. Buku ini menceritakan mengenai Robert semasa kecil yang belajar daripada dua orang bapanya. Seorang adalah bapanya yang betul yang digelarnya Poor Dad atau bapa miskin, dan seorang lagi bapa kawan baiknya yang dia gelar Rich Dad atau bapa kaya. Bapanya yang betul adalah seorang yang berpendidikan tinggi, mempunyai PhD dan bekerja dengan kerajaan. Bagaimanapun, Poor Dad-nya mati meninggalkan bil. Rich Dad-nya pula tidak berpelajaran tinggi dan tidak menamatkan persekolahan, tetapi kemudian menjadi orang yang terkaya di Hawaii. Walaupun Robert menyayangi Poor Dad-nya, dia memilih untuk belajar daripada Rich Dad-nya, terutama yang berkaitan dengan wang. Kedua bapanya mempunyai pandangan yang kontras, terutama perkara-perkara yang melibatkan wang. Sebagai contoh, Poor Dad-nya mengatakan duit adalah punca segala kejahatan, manakala Rich Dad-nya pula kata ketiadaan duit adalah punca segala kejahatan. Ia adalah cara berfikir yang berbeza untuk satu benda yang sama. Bila ada sesuatu yang ingin dibeli tetapi tak mampu untuk membelinya, Poor Dad akan cakap, I can't afford it, atau saya tak mampu untuk beli. Tapi Rich Dad akan cakap, how can I afford it, atau macam mana saya nak beli. Dengan cakap saya tak mampu untuk beli, ia akan memberhentikan otak kita untuk berfikir, saya dah tak mampu, nak buat macam mana. Tapi dengan mengatakan macam mana saya nak beli, kita akan membuatkan otak kita untuk berfikir. Dan dengan berfikir, kita akan mendapat idea-idea untuk laksanakan dan seterusnya mendapatkan benda itu. Poor Dad cakap, bapa tak ada duit sebab bapa ada awak semua, anak-anak bapa. Rich Dad pula cakap, sebab bapa kena ada banyak duit ialah sebab bapa ada awak semua, anak-anak bapa. Robert Kiyosaki mengatakan kebanyakan orang adalah dikawal oleh perasaan fear atau takut dan juga greed or desire atau tamak atau keinginan. Fear dan desire boleh membawa ke perangkap kehidupan yang terbesar. Orang takut untuk tak ada duit, jadi mereka kerja untuk dapatkan duit. Bila mereka sudah ada duit, perasaan greed atau desire akan masuk dan membuatkan mereka berbelanja dan terus belanja. Bila duit itu tidak cukup, mereka akan terpaksa bekerja lebih keras atau lebih lama untuk dapatkannya. Putaran ini akan terus berputar dan akan menjadi seperti rat race. Robert Kiyosaki mengajar agar kita jangan bekerja untuk duit, tetapi biar duit bekerja untuk kita. Ini dapat dilakukan dengan membeli aset. Untuk mendapatkan ini, kita perlu mula-mula dapat membezakan antara liability dan aset. Adakah kereta kita aset? Adakah rumah yang kita duduk aset? Adakah handphone kita aset? Ataupun adakah ianya liability? Poor Dad dan ramai orang selalu cakap rumah saya adalah aset terbesar saya. Rich Dad pula mengatakan rumah saya adalah liability. Menurut Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang membawa masuk duit, manakala liability adalah sesuatu yang membawa duit keluar daripada poket. Jadi, adakah rumah anda membawa masuk duit? Atau adakah anda perlu keluarkan duit untuk maintainnya? Repair, bayar cukai, cat rumah dan lain-lain. Jadi, dalam kes ini, kereta, rumah dan handphone semuanya adalah liability. Ianya bukan berapa banyak duit yang anda buat, tetapi berapa banyak duit yang anda simpan. Orang kaya membeli aset, manakala orang pertengahan dan orang miskin membeli liability yang disangkanya aset. Kekurangan pengetahuan dalam bidang kewangan membuatkan orang susah lebih susah dan orang kaya menjadi lebih kaya. Kita boleh mempunyai aset dengan mula-mula mengenal apa itu aset dan kemudian menyimpan duit untuk membeli aset itu.
Mula-mula, kenal pasti aset. Aset adalah apa-apa yang memasukkan duit ke dalam poket kita. Aset boleh jadi real estate iaitu hartanah, bisnes, website atau apa-apa yang menjandakan duit untuk kita. Jadi, jika kita mempunyai rumah dan kita sewakan rumah itu kepada orang lain, ianya menjadi aset. Tetapi jika kita tinggal di rumah itu, ia akan menjadi liability. Jika kita mempunyai bisnes, sebuah kedai contohnya, ia boleh menjadi aset kita. Website yang boleh memberi duit melalui iklan-iklan juga boleh menjadi aset. Jika kita mempunyai rumah dan kita tinggal di rumah itu, ia akan menjadi liability. Kenapa? Adakah anda dapat duit masuk daripada rumah itu? Tidak. Adakah harga rumah akan naik? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi adakah anda perlu keluarkan duit untuk maintain rumah? Ya. Sama juga dengan memiliki kereta. Kereta adalah lebih teruk lagi kerana harganya akan jatuh sebaik sahaja anda membelinya, sebab ia sudah dianggap kereta second hand. Setelah kita mengenal pasti aset, pilih satu yang kita hendak beli. Kiyosaki mencadangkan untuk kita membeli aset yang kita suka. Simpan duit dan beli aset itu. Kita juga boleh fokus pada aset jenis lain seperti saham, bond atau bina bisnes baru atau beli bisnes itu. Saya suka terminologi ini daripada Kiyosaki. Macam mana yang dikatakan kaya? Ada 1 juta, 2 juta? Menurut Kiyosaki, kekayaan ditakrifkan sebagai berapa lama seseorang itu dapat bertahan dengan mengekalkan cara hidup yang sama dan jumlah perbelanjaan yang sama tanpa bekerja. Mari kita lihat contoh ini. John bekerja dengan gaji sebanyak $5,000 sebulan dan dia mempunyai simpanan sebanyak $40,000. Dia berbelanja secara purata $4,000 sebulan. Jika dia berhenti kerja sekarang, dia akan dapat bertahan selama 10 bulan dengan gaya hidup yang sama. Seorang lagi, Jane, tidak bekerja dan tidak mempunyai simpanan. Tetapi dia mempunyai beberapa aset dan bisnes yang memberinya $3,000 sebulan. Dia berbelanja sebanyak $2,500 sebulan. Jika dia berhenti kerja sekarang, yang mana dia memang tak bekerja pun, secara teknikalnya, dia boleh bertahan selamanya kerana income-nya lebih besar daripada perbelanjaan dia. Jadi, siapa lebih kaya? John atau Jane? Oleh itu, jika hendak mencapai kebebasan kewangan, mula tumpukan kepada passive income, aset, bisnes atau pelaburan dan bukannya active income atau pekerjaan. Satu lagi perkara penting yang Kiyosaki ajarkan di dalam buku ini adalah mengenai kuasa corporation. Orang-orang kaya menggunakan corporation untuk mengambil kesempatan dalam kelemahan sistem pencukaian. Dengan bahasa mudah, orang yang makan gaji akan dikenakan cukai dahulu, selebihnya baru boleh belanja. Manakala corporation pula belanja dahulu, selebihnya baru dikenakan cukai. Rakyat boleh dicukai sehingga 37% di US, 30% di Malaysia dan ada juga negara sehingga 50%. Cuba bayangkan, jika gaji kita $100,000 sebulan dan kerajaan ambil $50,000 sebelum kita boleh belanja tiap-tiap bulan. Bayangkanlah berapa banyak cukai yang perlu dibayar oleh bintang-bintang bola sepak yang dapat gaji 1.5 juta ringgit seminggu kalau dipotong separuh untuk bayar cukai. Mengikut sistem progressive income tax, lagi tinggi income, lagi tinggi peratus dicukai. Tapi, tahu tak berapa peratus cukai yang dibayar oleh Warren Buffett yang mempunyai net worth sebanyak $89.5 bilion? Dia membayar peratus cukai yang lebih rendah daripada setiausaha dia.
Terkejut kan? Semuanya terima kasih kepada The Power of Cooperation. Itulah sedikit review atau ulasan mengenai buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini sangat bagus dan saya cadangkan semua orang untuk membacanya. Like dan subscribe untuk menonton video-video lain.